Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid sekalian. Kita berjumpa lagi kali ini dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan ya. Pendidikan kesihatan untuk tajuk kali ini pengurusan mental dan emosi. Okey, apa yang kita akan pelajari dan apa yang murid akan dapat ialah kemahiran, iaitu kita belajar kemahiran mental dan emosi dalam kehidupan harian. Melalui standard kandungan yang dipelajari pada hari ini, murid akan mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. Dan secara objektifnya, yang pertama, murid boleh memahami maksud kemahiran asertif. Dan yang kedua, memahami jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan bukan verbal. Nanti cikgu akan terangkan apa itu kemahiran asertif. Ya. Okey. Apakah maksud mental? Yang pertama kita kena tahu dulu mental tu apa. Di sini ada banyak perkara yang diterangkan. Kalau lihat di sini, kita dapat lihat berkaitan kepada hidup, kesihatan, berkaitan remaja dan berkaitan pemikiran atau akal. Secara tepatnya, mental ialah berkaitan pemikiran ataupun akal ya, dalam kepala kita ni. Atas kepala ni, dalam ni adalah mental. Okey, apa pula itu emosi? Emosi adalah perasaan intens. Intens ni dalaman yang dapat ditunjukkan kepada seorang ataupun sesuatu. Contohnya kita tengok kucing itu kesian ya. Tepi jalan kita ambil. Perasaan kesian itu, kesian pada binatang itu adalah intens, perasaan intens. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Samalah tadi. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu perkara, marah kepada seorang ataupun takut. Dia emosi ni banyak. Rasa gembira pun emosi, seronok pun emosi, bangga pun emosi, takut, bimbang pun emosi, marah, geram pun emosi. Dia ada positif dan negatif. Okey, ini antara contoh gambar emosi kalau kamu lihatlah. Dia lebih kepada memek muka kita ataupun perlakuan kita ya. Contohnya sedih macam mana gaya rupa mukanya. Awak pun tahulah kalau awak kita sekarang kalau tengok orang sedih kita tahu macam mana ya. Orang gembira macam mana, takut macam mana, bangga, malu, marah, bersalah dan gemetar ya. Gemetar ni biasanya kalau tu dia keadaan fizikal dia berpeluh, gelisah, gemetar lah tu. Okey. Seterusnya kita akan faham apa yang dikatakan itu asertif. Okey, kat sini kalau saya bacakan, asertif ialah keupayaan seseorang individu menyatakan apa yang ada dalam fikiran dia, dalam mental dia, sama ada positif ataupun negatif. Positif itu benda baik, negatif itu benda buruk. Individu yang bersikap asertif akan menyatakan suatu perkara melalui dua cara, iaitu lisan ataupun bukan lisan, ataupun dalam kata lain, verbal untuk lisan, bukan lisan disebut bukan verbal. Verbal, ingat verbal, lisan, bukan verbal, lisan. Bukan verbal, itu maksudnya bukan lisan. Manakala mesej yang dinyatakan adalah secara berterus terang. Ianya diambil mudah, ianya mudah difahami oleh penerima mesej. Maksudnya penerima mesej ni awak lah. Kita sampaikan maklumat, itu mesej lah. Penerima mesej tersebut akan merasa selesa dan dihormati. Okey, kita lihat ciri-ciri asertif. Ada 4 ciri ya. Kena ingat kena ingat dan faham. Pertama, tingkah laku penyayang, menitik beratkan hal positif tentang diri sendiri, itu untuk diri dia sendiri. Kedua, berupaya meluahkan perasaan pada orang lain. Maksudnya dia berkaitan dengan orang lain. Tadi menitik tentang diri dia, sayang kat dia macam mana, dia tak melibatkan orang lain. Yang ketiga, penyayang terhadap sesuatu tanpa prasangka. Macam ni contohnya telefon ni. Telefon yang cikgu pegang ni, cikgu tengok awak tengok cantik ke apa, itu terhadap sesuatu kepada orang, pada suatu benda tanpa prasangka, tanpa ada rasa perasaan lain-lain terus tengok kita dapat tahu cantik, benda ni menarik, itu je. Okey, yang keempat, sesuatu menyatakan kemahuan atau sesuatu yang tidak disukai dengan cara berterus terang tanpa menyerang dan mengutuk. Okey, ini secara positifnya maksudnya kita nak sesuatu minta dengan baik, ataupun sesuatu yang kita tak sukai kita tolak dengan baik. Kata tak nak, minta maaf, saya ada kerja, saya perlu pulang segera. Kalau kawan kamu ajak melakukan perkara tak baik okey, jadi kita tolak dengan baik. Okey.
Sekarang cikgu akan berikan maklumat berkaitan asertif verbal dan bukan asertif, ataupun ada satu lagi asertif bukan verbal. Kemahiran asertif ada dua, verbal bukan verbal. Ingat, verbal tadi lisan, tapi bukan verbal tu bukan lisan, bukan lisan. Nanti kita tengok apa yang dikatakan verbal dan bukan verbal. Kita tengok verbal dahulu. Kalau dapat baca dari sini, murid-murid dapat faham. Apa saya bacakan. Okey, adalah bentuk komunikasi yang disampaikan. Ini komunikasi verbal ataupun bahasa Inggeris sebut verbal communication. Disampaikan secara bertulis ataupun lisan. Nampak? Bertulis itu dikatakan verbal. Seperti idea-idea. Kamu tulis karangan, itu idea-idea lah. Pemikiran ataupun buat keputusan. Contoh dia, melalui lisan dapat dilakukan menggunakan media. Media ni banyak. Macam sekarang cikgu guna media ni, cikgu rakam. Sekarang melalui Facebook pun dia media, Instagram lah, macam-macam. Sekarang ni ada apa lagi? Instagram, Facebook, sekarang ni TikTok lah, apalah macam-macam ya. Yang kamu minat tu buat, itu kita dapat nyatakan apa yang kita luahkan, nak beritahu apa saja perasaan ke semua kat situ. Facebook. Okey, sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan pula, tadi lisan, dilakukan secara tidak langsung antara dua ataupun lebih pihak yang berkomunikasi. Maksudnya, awak boleh tulis. Dalam Facebook pun kita tulis. Jadi ramai yang boleh baca. Itu. Ataupun kalau awak tulis surat ataupun mesej. Mesej guna telefon ni, tekan mesej, WhatsApp, Telegram, kat kawan, hantar. Itu seorang dengan seorang lah. Kalau ramai, ramailah kalau dalam grup. Proses penyampaian maklumat dilakukan menggunakan berupa media, surat, lukisan, gambar, grafik. Bukan mestinya menulis saja, kamu boleh lukis. Kita nak cerita sesuatu melalui lukisan boleh, gambar, grafik dan sebagainya. Grafik ni contohnya graf, menunjukkan graf. Kalau pernah tengok graf COVID tu, kita tahu tengok graf, satu graf tu 3,000, negeri ni 1,000, negara ni 50,000, jadi ada graf. Itu turun naik. Jadi kita tahu yang grafnya tinggi tu, graf bar yang tinggi tu, negara dia banyak yang kena positif COVID. Okey. Kita tengok dulu, kita tengok pula kepada kemahiran komunikasi bukan verbal ataupun non-verbal communication. Okey, apa yang dinyatakan kepada yang dikatakan bukan verbal ini? Banyak komunikasi verbal ini dia kesan daripada verbal tadi tidak efektif. Tidak efektif ni maksudnya tidak ada kesan yang baik. Kesan yang memberi kesan yang baiklah pada apa yang kita nak. Hanya kerana tidak menggunakan komunikasi bukan verbal dengan baik. Sebab dia verbal dengan bukan verbal ni dia ada kaitan. Contohnya cikgu sekarang, cikgu buka mulut menguap. Maksudnya cikgu mengantuk. Itu bukan verbal. Antara komunikasi bukan verbal, seseorang mengambil sesuatu kesimpulan mengenai sesuatu perkara seperti perasaan orang lain. Perasaan orang lain, rasa senang, benci, sayang, berbagai macam perasaan lagi. Ini melibatkan perasaan. Kita boleh tampilkan melalui apa ni dikata? Bahasa isyarat, ekspresi wajah kita masam, okay, mungkin tak suka lah tu. Kalau ketawa, senyum, seronok lah tu. Simbol, warna contohnya traffic light, merah. Itu menunjukkan, warna merah banyak menunjukkan tak boleh, betul. Tak semestinya dekat traffic light. Kadang kat tandas, kita guna simbol tandas, merah tak boleh masuk. Dekat traffic light tak boleh jalan, merah. Itu warna, intonasi suara kuat, menjerit. Itu menunjukkan kita punya verbal kita ataupun perasaan kita ni marah. Okey, contoh-contoh yang biasa kita lakukan kalau tengok sini sentuhan, itu bersalaman, genggam tangan, banyak lagi lah sentuh, pegang belakang lah. Kalau awak pegang usap belakang kamu, mungkin dia sayang pada peluk kamu, dia sayang pada kamu. Gerakan tubuh misalnya mengangguk, eling, tidak, menjelas sesuatu. Banyak lagi lah. Mungkin memet muka yang muncul, dia tak suka. Yang ketiga, vokalik. Vokal, ini melibatkan vokal. Vokalik atau paralanguage, kalau disebut dalam bahasa Inggeris adalah unsur bukan verbal dalam suatu ucapan. Okey, nampak? Dalam bukan verbal ni ada juga merupakan ucapan, tapi ucapan yang bagaimana? Ucapan yang dikatakan ni dengan nada. Nada macam mana? Nada yang rendah, lembut. Kalau dia ketawa, nada dia seronok macam mana cara bercakap dia? Senyum, manis, lembut saja. Tapi kalau tak suka, mungkin dia cakap dengan kualiti suara yang ataupun intonasi suara yang
tinggi, kualiti sebenarnya ya. Kecepatan berbicara. Okey ya. Yang ketiga, kronemik. Apa kronemik ni? Kronemik adalah bidang yang dia mempelajari penggunaan waktu. Okey, maksudnya ada juga orang tu dia menunjukkan bukan verbal dia dari segi disiplin dia. Disiplin. Contohnya, cikgu ada buat latihan bola sepak. Cikgu dah cakap pukul 5 mesti hadir kat padang. Tiba kamu ada datang pukul 4.45. Maksudnya kamu menunjukkan kamu yang bertanggungjawab, berdisiplin. Itu dikira juga kemarahan asertif, bukan verbal. Okey. Okey, di samping itu juga saya guna awak faham maksud konflik dan stres. Ini ada kaitan dengan kemarahan asertif tadi. Okey, kalau di sini konflik cikgu tak baca semua, cikgu rumuskan. Konflik tu dikatakan sure. Sure adalah apa? Sure ini pandangan, pendapat yang berbeza. Berlaku konflik ni bila ada pendapat yang berbeza. Apabila kita buat keputusan untuk menerima suatu pandangan itu sure, itu bermakna kita tidak boleh mempertimbangkan dan melaksanakan sure yang lain. Maksudnya kita guna satu kaedah saja, satu pandangan saja. Itu maksudnya nanti ada konflik, ada orang tak suka, kita tak buka ruang perbincangan. Okey, stres pula apa? Stres bermaksud keadaan fizikal atau ketegangan mental menyebabkan perubahan pada sistem tubuh serta menghasilkan perasaan risau terhadap satu perkara. Stres ni tekanan ya. Stres ni tekanan. Jadi dia akan menyebabkan keadaan mental kita macam mana? Marah, murung, tak nak tegur orang. Jadi dia menyebabkan kesan pada mental kita. Mungkin kita adakan rasa bila macam stres ni menyebabkan badan kita lemah, mengantuk, tak berminat nak ni, lemah je badan je kan. Macam-macam lah. Ya. Okey. Okey, ini kalau awak lihat pada gambar ni, macam mula saya tunjukkan tadi separuh, ni gambar ni. Ini adalah suasana keluarga sebab dia melibatkan keluarga. Kamu semua berkeluarga yang mungkin kalau kita tengok pada gambar ini, dia senyum. Kemarin non-verbal itu, non-verbal ataupun bukan verbal itu dah nampak kat situ senyum. Menunjukkan dia gembira lah. Dia ada stres tak? Tak stres. Tapi dia kalau tengok anak dia yang kecil sekali ni, dia tak senyum pun, dia buka mulut. Mungkin dia terkejut ataupun dia terpegun dengan sesuatu yang kat depan. Mungkin dia tengok kamera ke apa ke, tak tahu. Tapi yang lain ni mungkin dia menunjukkan perasaan dia sendiri. Okey. Di sini saya nak awak tahu punca gangguan emosi. Ada 5 saya bagi kat sini, yang banyak lagi. Antaranya persekitaran rumah. Maksudnya rumah kita macam mana? Selesa tak selesa? Mungkin kecil, tapi kalau nak selesa kita boleh gunakan ruang rumah yang kecil itu dengan kita menjaga kebersihan. Jaga susun atur itu, kemas. Jangan nak harapkan ibu bapanya nak kemas, sapu sampah. Tindakan ibu bapa atau masyarakat ini pun boleh menyebabkan gangguan emosi. Contohnya mak awak marah dan sebagainya. Tapi mungkin dia nasihat, tapi kamu rasa dia macam marah. Masyarakat, contohnya sekelilingnya tak suka kamu apalah ni. Jadi cuba elakkan kamu berterusan. Kalau ada orang macam tu, jangan dilayanlah. Masyarakat atau jiran-jiran yang tak suka kamu, biarlah. Kita jangan berkawan dia. Pengaruh akan sebaya. Perkara yang tak elok. Bila buat perkara tak elok, contohnya vandalism. Tahu vandalism? Vandalism ni contohnya dia pergi merosakkan harta benda awam. Bila dalam keadaan macam tu, kamu akan rasa buat macam mana? Bila buat perkara macam tu pun, kamu buat dalam keadaan takut-takut. Takut orang nampak dan sebagainya. Jadi kamu sendiri yang meletakkan diri kamu ke dalam keadaan ada gangguan emosi ataupun stres ataupun dalam keadaan konflik. Okey, peristiwa dalam keluarga ini kita tidak dapat dielakkan sebagai orang yang beragama Islam lah. Contoh orang Islam tak kira lah agama apa pun, kita kena terima baik dan buruk yang berlaku, dah ketentuan Tuhan. Contohnya kematian, kita kena terima. Jangan sedih. Maksudnya sedih-sedih lah, tapi kita kena tabah. Kita kena kuatkan semangat. Jadi kita janganlah selamanya macam tu sedih sampai bila dah 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita kena teruskan kehidupan. Okey, yang terakhir ialah pertengkaran dan perbalahan. Ini sudah pasti. Cuba elakkan. Jika ada selisih faham, bawa berbincang dalam keluarga ke, dalam antara kawan kamu ke. Jadi gunakan kamera asertif tadi. Kamu boleh berbincang. Kalau kata tu WhatsApp kawan, Telegram, tanya, okey dan sebagainya. Dan kita buat, jangan pula kita saling tuduh menuduh dan sebagainya ataupun mengatakan kata-kata yang tidak baik hingga benda ni berkekalan ataupun pertengkaran perbalahan ni berlanjutan dalam masa yang panjang. Ini menyebabkan diri kita stres dan berada dalam konflik. Okey, ada lagi contoh-contoh lain, punca-punca lain seperti tidak menyelesaikan tugasan yang beri. Ini contohnya di sekolah lah.
datang lewat ke sekolah ya. Memang bangun lewat atau lewat je cikgu marah. Dah memang kamu stres, tapi kamu cuba elakkan. Kalau datang awal tak akan berlaku. Ini juga dekat atas ni kalau awak baca, dia ada maksud konflik dan stres. Suatu reaksi yang tidak spesifik. Tidak spesifik ni tidak menentulah oleh diri seorang disebabkan suatu bebanan yang menimpanya. Tekanan bebanan ya. Bising. Bising duduk dalam kelompok tiba orang bising dengan kelawan nak buat kerja dengan nak buat fikir, nak jawab soalan matematik. Dia mengganggu. Ganggu rakan sebaya. Dia cuba elakkan ya, perkara-perkara macam ni ya. Punca-punca yang menyebab berlakunya stres dan konflik. Okey, contoh stres ada dua. Eustress ataupun distress. Okey, yang distress ni tak ada masalah Distress ni tekanan macam tadilah datang lambat. Okey, awak tertekan, kena marah, murung dan sebagainya. Tak suka ya, muka muncung je. Okey, tapi eustress positif. Macam mana positif? Macam mana stres ada positif? Okey, contoh. Macam tadi cikgu cakap, cikgu latih pasukan bola sepak. Cikgu beritahu kita tahun ni kena menang sebab dah 3 tahun kita naik Johan. Kamu pun pemain bola sepak dalam tim kamu mesti berusaha sungguh. Tapi dalam masa yang sama bila cikgu kata kita mesti menang. Malah macam mana pun tak boleh ada jaringan gol. Jadi apa? Kamu bermain dalam keadaan stres. Tapi akhirnya itu untuk perkara yang positif. Kalau kamu lakukan dengan betul, dapat menyerap tekanan tersebut, kamu dapat berjaya dan akhirnya apa yang kamu dapat? Kemenangan lah. Akhirnya jadi juara lah, jadi Johan. Positif. Itu yang dikatakan stres. Okey, kesan-kesan dia ada 4 ya. Kalau kat sini bila stres ada keletihan, pening kepala, susah tidur, sakit badan. Itu dari segi fizikal kamu, tubuh kamu. Mental, kepala otak kamu ni hilang rasa tumpuan, mudah lupa, emosi sensitif, cakap sikit muncung, tegur sikit tak boleh, mudah hilang sabar, marah, cepat marah, panas baran, samalah tu. Perangai boleh berlaku keluh kesah, asyik geluh je, mengeluh, tahu mengeluh? Apalah cikgu ni, apalah ni, keluh je lah. Itu bukan marah, dia mengeluh. Makan yang berlebihan dan juga makin hamun. Okey, itu perkara-perkara yang kesan. Ada 4 kesan. Okey, ada lagi di sini cikgu nak tunjukkan penyebab konflik dan stres dalam keluarga. Ini ada 8 perkara. Ini saya bagi dekat sebab dalam keluarga ni sangat rapat dalam diri kamu lah. Semua ada keluarga, saya pun ada keluarga. Pertama perasaan cemburu. Ini cemburu dalam keluarga ni memang ada lah. Cemburu dekat adik awak, cemburu dekat abang awak. Sebenarnya kadang-kadang ibu bapa kamu dia tak menetapkan benda yang sama. Contohnya beli baju semua dapat sama color. Takkan sama. Bagi duit belanja sekolah sama. Abang kamu sekolah menengah, dia makan banyak, dia dapat mungkin besar sikit, ataupun dia ada kenderaan sendiri, naik motosikal ke apa. Kamu naik van, dapatlah belanja untuk duit minyak. Tapi apa yang kau fikirkan sebenarnya, kalau fikirkan balik, semua benda yang dibagi itu sebenarnya ada kelebihan. Ada ibu bapa akan bagi ikut keperluan dan kepentingan setiap orang, anak-anak. Jangan ada perasaan cemburu. Kadang adik kamu yang bongsu, tentulah mungkin dia kecil lagi. Mungkin dia banyak dapat perhatian sebab dia kecil lagi. Berbeza dengan kamu, mungkin dah umur 11 tahun, dah besar. Okey, yang kedua, perbezaan pendapat. Ini perbezaan pendapat ni tadilah pergaduhan yang menyebabkan perbalahan. Tengok televisyen kat rumah pun boleh bergaduh. Sedap nak cerita ni. Yang ni abang nak tengok cerita ni. Cuba awak berbaik, buat keputusan, bincang baik. Okey, hari ni tengok yang ni. Okey, beri ruang Okey, masalah ekonomi. Ini mungkin di kalangan ibu bapa kamu sekarang, tapi kamu jangan mendesak. Kadang-kadang ibu bapa kamu dah usaha sehabis baik untuk memberi rezeki, mencari punca rezeki untuk keluarga kamu. Kamu dapat tinggal dalam rumah, ada tempat tinggal yang baik, makan cukup. Jangan kata makan sedap-sedap, makan cukup tu. Ada orang tak cukup makan, kamu kena bersyukur. InsyaAllah ada rezeki bertambah, mungkin ibu bapa kamu akan beri yang lebih baik. Privacy ni adalah melibatkan contohnya kamu ni dalam keadaan usia meningkat remaja, 11 tahun, 12 tahun, dah remaja dah tu. Jadi kamu ada privacy. Privacy ni maksudnya hak-hak kamu sebagai seorang remaja yang walaupun dalam keluarga kamu perlu ada privacy. Contohnya bilik kamu perlu berkunci lah. Tak boleh sewenangnya nak masuk kena ketuk pintu. Tak boleh pula bilik kamu sewenang-wenangnya orang lain masuk. Terutama yang perempuan, sama juga yang lelaki. Jadi privacy tu ada. Tetapi walaupun privacy, ibu bapa kamu mempunyai hak untuk mengawasi kamu. Tak boleh sewenangnya nak pergi keluar, pergilah. Nak kawan dengan siapa-siapalah. Dia kena tahu supaya dia dapat menjaga
tata susila kamu, jaga diri kamu sendirilah kalau berlaku apa-apa yang tidak diingini, yang buruk. Okey, yang kelima, kurangnya didikan agama. Ini sangat penting sebenarnya. Agama, kamu kena cari ilmu agama, terutama di sekolah je, ustazah mengajar kamu dengar betul, faham, tak faham kena tanya. Sebab dalam agama dia mengajar benda yang baik. Apa-apa agama pun tak ada mengajar benda yang buruk. Jadi konflik dan stres ni kalau ada berlaku, sebenarnya kita berbalik pada agama. Agama kita ada Al-Quran, ada hadis. Jadi kat situ. Kalau tak jelas, tak faham, kita cari orang-orang yang mempunyai yang mahir tentang agama kita. Okey, kurangnya kasih sayang ini sangat sangat penting. Kamu kena, bukan saja kasih sayang tu datang daripada ibu bapa kamu kepada kamu, tetapi antara adik keluarga, kamu kena sayang adik kamu, sayang abang kamu, sayang kakak kamu dan semua ahli keluarga kamu. Supaya hubungan kini, sebab kamu ni darah yang sama, mengalir dalam tubuh ahli keluarga tu darah yang sama. Apa-apa pun, orang kata air dicincang tak akan putus. Hubungan tu tetap kekal selama-lamanya. Okey, yang ketujuh, kurangnya komunikasi. Komunikasi, jangan balik rumah diam je. Apa yang kamu rasa tak puas hati, kamu bercakap, berbincang dengan baik. Jangan pendam, kena cerita. Kalau takut nak cerita dengan mak, cerita dengan bapa. Kalau takut cerita dengan bapa, cerita dengan mak kamu. Perbalahan antara ibu bapa atau keluarga ni, kita cuba, kalau boleh janganlah kita berlaku dalam keluarga kita. Terutama kamu lah, saja buat isu, nak bergaduh dan sebagainya. Akhirnya, hubungan dengan keluarga kamu ni tak baik. Tak seronok. Kita ni sebenarnya nak hidup ni seronok. Tapi seronok pun dia ada batas-batasnya. Tapi kalau perbalahan ni semua tak seronok lah. Duduk dekat rumah, tak suka abang, tak suka kakak, tak suka. Semuanya kerja tak suka. Jadi kamu kena elakkan. Okey, ini ada 6 perkara cara untuk mengatasi konflik dan stres dalam keluarga. Ini contoh saja, ada banyak lagi. Satu, tadi punca-punca cikgu dah cerita. Keputusan berpandukan tuntutan agama. Agama kita jelas. Tadi cikgu dah cakap, mesti faham. Maksudnya kalau tak tahu juga nak buat keputusan, berbalik pada agama kita. Apa agama kita suruh buat apa? Jangan bergaduh, jangan ni. Okey, ikutlah. Okey, yang kedua, perbincangan masalah antara ahli keluarga dalam suasana harmoni. Berbincang, duduk ramai-ramai. Okey, ni kenapa ada ni bergaduh-gaduh? Okey, main ni, duduk 2-3 orang bincang. Ibu jadi ketua, jadi macam hakim, contoh, menilai. Dan jika contohnya keputusan itu menang satu pihak, jangan kita memalukan lagi satu pihak ataupun mengendah-endahkan orang lain. Dalam keadaan yang baik. Lepas tu dah bincang dalam keadaan baik, jangan marah-marah, jangan tengking-tengking, suara yang besar, cakap-cakap suara yang tinggi. Jadi yang baik. Dengar pendapat masing-masing. Ni adik cakap, ni abang cakap, ni kamu cakap, apa-apa dia tak puas hati. Okey, mendapat nasihat pakar dan kaunseling. Ini banyak. Kalau kat sekolah kita pun ada guru kaunseling. Kat luar pun ada, tapi mungkin susahlah kita nak cari, tak ramai. Kita boleh. Ataupun siapa saja yang dikatakan dalam contohnya bapa saudara kamu ke apa ke, boleh dibawa berbincang, mereka yang boleh beri pendapat tentang mungkin masalah dalam keluarga kamu. Okey, ruang masa riadah bersama keluarga. Mesti beri ruang riadah antara ahli keluarga. Jangan pula kamu tak pergi. Contohnya ibu bapa kamu ajak pergi berkelah, pergilah. Bersukan sama-sama main badminton, pergilah. Sekarang dah boleh kan. Pergi ke taman permainan, pergi jogging sama, kayu bersikar dan sebagainya, melancong untuk mengurangkan salah faham. Biasanya ke tempat macam ni kita seronok, gembira, berkelah tepi pantai, mandi pantai. Ada orang mandi pantai sedih menangis? Tak ada, seronok semuanya. Perbanyakkan aktiviti bersama keluarga. Ini aktiviti di rumah. Contohnya makan, sarapan, makan tengah hari, makan malam, duduk sama-sama. Yang penting kat sini kalau tengok, solat berjemaah. Bila solat berjemaah ni, jangan pula lepas solat terus bawa bangun lagi. Tunggu berdoa sama-sama. Lepas doa, salam, cium tangan ibu bapa kamu. Peluk ibu bapa kamu. Salam sama adik-beradik. Gotong royong membersihkan kawasan rumah dan sebagainya. Mumpuk nak mengeratkan tali persaudaraan di antara kamu ni. Mengeratkan lagi. Sebenarnya dah ada tali persaudaraan tu, eratkan lagi. Okey, memilih keputusan yang majoriti disepakati tadilah. Bila berbincang, kena buat satu keputusan. Tak boleh kata tak ada keputusan. Padahal buat apa kita tiada. Kalau tidak, apa guna kita berbincang? Jadi, keputusan yang diambil itu mesti dipersetujui. Dah ada yang masing-masing beri pandangan, orang ni beri pandangan. Okey, siapa setuju yang ni? Okey, ramai. Yang ni majoriti setuju. Tapi yang
yang tak setuju tu, jangan pula kita abaikan dia. Jangan kita main perasaan dia, ejek ke sebagainya. Jadi, jaga perasaan mereka supaya mereka tak berdendam dan sebagainya lah. Okey. Okey, ada tugasan, dua tugasan. Yang pertama saya nak kamu lengkapkan ini. Peta Eyting. Ini nama peta Eyting ni. Kesan-kesan stres. Ada 4 kesan. Nanti apa ni? Emosi apa dia? Ada 3 ni. Awak isikan dalam peta ni. Salin dalam buku tulis ya. Fizikal apa dia ya. Okey. Dan tugasan 2 jawab soalan-soalan yang salah ni. Soslan ya. Betulkan nanti soalan-soalan di bawah. Bukan soslan ya. Ini betulkan nanti. Jawab soalan-soalan di bawah. Ada 2 soalan. Dalam soalan pertama, 4 ciri kemahiran asertif. Nyatakan. Yang kedua soalannya, beri 3 contoh kemahiran asertif bukan verbal. Awak buat juga dalam buku tulis. Ini betulkan ya. Jawab soalan, bukan soslan ya. Okey. Dan terakhir, cikgu ada bagi kuis online macam biasa. Kamu jawab. Rasanya ada 18 soalan. Jawab. Nanti dia akan terpapar sendirilah markah dia macam biasa. Jadi, apa-apa pertanyaan, ada nombor telefon cikgu, ada email cikgu, ada link Google Classroom. Siapa yang ada dalam Google Classroom tu boleh bertanya. Boleh muat naik hasil kerja kat situ. Ataupun nak bawa waktu naik nanti sekolah minggu depan, 8 bulan pun boleh. Okay, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini secara PDPR. Cikgu harap kamu dapat siapkan kerja, dapat belajar dengan baik di rumah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.